mohon dulu untuk kita like, komen, subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bola Boleba pada kali ini akan mengajak kita sama-sama menganalisa, mengupas satu perlawanan yang menjadi sebutan pada masa ini, iaitu perlawanan pusingan ke-16 di antara pasukan England bertemu pasukan Jerman. Kita tahu permainan ini akan dimainkan di Stadium Wembley dan ianya merupakan satu perlawanan tumpuan kerana kita tahu kedua-dua pasukan ini mempunyai sejarah tersendiri dalam arena bola sepak antarabangsa. Sebelum kita mengupas lebih lanjut secara taktikal bentuk permainan kedua-dua pasukan ini, dalam 6 perlawanan yang terakhir, pasukan England telah menang dalam 5 perlawanan dan hanya seri 1 perlawanan, termasuk 3 perlawanan dalam pusingan pertama Euro 2020. Dan Jerman pula telah menang 3 perlawanan, seri 2 kali dan kalah 1 kali. Jadi melihatkan daripada rekod perlawanan 6 yang terakhir yang ditempuhi oleh kedua-dua pasukan ini, England mempunyai kelebihan dari segi konsistensi sehingga ke Euro 2020. Kemudiannya dari segi perbandingan untuk head to head kedua-dua pasukan ini, mereka telah bertemu sebanyak 32 kali. Daripada pertemuan tersebut, England telah mengalahkan Jerman sebanyak 13 kali dan Jerman sebanyak 15 kali. Kedua-dua pasukan pula telah mencapai keputusan seri sebanyak 4 kali. Daripada rekod pertemuan yang lepas kedua-dua pasukan ini, kita melihat keseimbangan ataupun hampir tiada perbezaan dari segi reputasi dan kekuatan kedua-dua pasukan ini. Sebab itu apabila kedua-duanya bertemu dalam mana-mana perlawanan sebelum ini, cerita dan impak daripada perlawanan tersebut sangat besar kepada dunia bola sepak antarabangsa. Dari segi formasi kedua-dua pasukan, Jerman lebih selesa menggunakan formasi 4-3-3 dan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan menguasai permainan, Jerman akan meletakkan 3 pertahanan di bawah dengan 2 wingback di kiri dan kanan dan 3 pemain bahagian serangan. England pula lebih selesa menggunakan formasi 4-3-3 dengan meletakkan Harry Kane sebagai tonggak di bahagian atas, diapit oleh Sterling. Sepanjang saingan di pusingan pertama yang melibatkan 3 perlawanan masing-masing ditempuh oleh kedua-dua pasukan ini, kita nampak Jerman lebih mengamalkan permainan mendominasi penguasaan bola dengan taktik membuat build up game daripada bawah dan secara berperingkat menggunakan 2 wingback yang amat berkesan, melakukan umpanan-umpanan silang ke bahagian tengah untuk disudahi oleh Thomas Muller ataupun Havertz dan juga Gnabry. Manakala England pula lebih menggunakan permainan yang agak direct, agak mudah, iaitu melakukan umpanan yang laju terus kepada Sterling ataupun Harry Kane. Walaupun Jerman mengamalkan penguasaan bola yang dominan, tetapi ianya gagal diterjemahkan dengan kiraan gol. Dan kita nampak secara statistiknya dalam perlawanan menentang Hungary misalnya, Jerman mencatat penguasaan bola yang amat tinggi, iaitu 76%, tetapi dalam menguasai bola yang demikian, Jerman masih gagal untuk menterjemahkan kepada kiraan gol, terusnya memenangi perlawanan tersebut. Sama juga semasa menentang Perancis, Jerman telah mencatat 62% penguasaan bola berbanding dengan Perancis, tetapi sama dalam perlawanan tersebut malahan Jerman telah tewas 1-0 kepada Perancis. Selain itu, dalam 3 perlawanan kita nampak pertahanan Jerman sentiasa bergelut apabila pasukan itu melancarkan serangan. Perlawanan menentang Hungary misalnya, Jerman amat tercabar. Hungary yang bermain dengan direct, yang bermain dengan pantas, melakukan serangan-serangan laju dan ianya banyak menyukarkan pertahanan Jerman. Dan kita sendiri nampak kedua-dua gol yang disumbat oleh Hungary adalah melalui kawasan tengah bahagian pertahanan pasukan Jerman. Jadi kita nampak peluang kepada England untuk melakukan jaringan adalah amat cerah seandainya mereka mengamalkan taktik ataupun strategi yang digunakan oleh pasukan Hungary, iaitu membuat serangan yang direct, laju dan lebih memanfaatkan kelemahan yang ada pada pertahanan Jerman, khasnya Matt Hummels yang agak lambat untuk melakukan covering kepada ruang-ruang yang besar yang ditinggalkan oleh pertahanan Jerman di bahagian bawah. Selain itu juga kita nampak dari segi transisi permainan,
England mengamalkan transisi permainan yang lebih sempurna ataupun lebih baik berbanding Jerman. Kita nampak apabila dalam keadaan tertekan, England akan bertahan secara kompak di bawah dan akan melakukan perubahan mod daripada bertahan kepada serangan dengan agak laju dan lancar. Berbanding dengan Jerman apabila dalam keadaan tertekan, ianya mengambil masa bagi pemain-pemain Jerman untuk melakukan serangan ataupun menukar mod daripada bertahan kepada menyerang, kerana pada kebanyakan masa Jerman akan mengalihkan serangan ataupun bola itu lebih kepada dua wingback mereka untuk membawanya ke atas, terusnya melancarkan serangan ataupun umpanan kepada striker ataupun penyerang mereka yang berada di atas. Jadi dari segi taktikal, khasnya dalam transisi permainan ini, kita nampak England mempunyai kelebihan dan England lebih bersedia untuk menukar mod dalam keadaan menyerang ke bertahan ataupun dalam keadaan bertahan kepada mod menyerang. Dan kita nampak juga dalam perlawanan pusingan awal, Southgate telah menggunakan seorang atau dua orang defensive midfield yang sentiasa menjadi benteng kepada atau pelindung kepada pemain pertahanan mereka, dan ianya sangat berkesan. Dan kita tahu dalam pusingan awal ataupun 3 perlawanan yang terawal, England tidak pernah dibolosi walau 1 gol pun. Berbanding dengan Jerman, pertahanan mereka yang sentiasa naik ke atas itu sentiasa terdedah kepada serangan-serangan pantas yang dilakukan oleh pihak lawan. Hasilnya beberapa gol dapat disumbat melalui serangan balas. Contohnya semasa bertemu Portugal dan juga bertemu Hungary di pusingan awal. Taktik permainan ini sebenarnya adalah lebih berpihak kepada England, kerana sekiranya Jerman mengamalkan penguasaan bola, England akan hanya menunggu dan melancarkan serangan apabila perlu secara mengejut, melorongkan bola menggunakan kelajuan yang ada pada Sterling. Perlawanan England menentang Jerman, saya jangkakan sentiasa menarik dan tetap menarik. Ianya bakal menghidangkan insiden-insiden yang dramatik, insiden-insiden yang bersejarah untuk kita ingat di masa akan datang. Kalau kita pernah ke Tawau, perlawanan England menentang Jerman ini saya suka ibaratkan seperti kita makan nasi ikan bahulu. Nasi ikan bahulu ini merupakan menu tempatan di Tawau yang sangat terkenal dan ianya sangat sedap bila mana ikan itu dimasak berlemak dan juga mempunyai sambal dengan iringan sup yang panas dan sedap. Jadi kalau tuan-tuan pernah ke Tawau, ingatlah nasi ikan bahulu. Begitulah juga nanti perlawanan England menentang Germany ini nanti. Saya melihat perlawanan ini amat penting untuk kedua-dua pasukan. Pertamanya kerana ianya merupakan perlawanan menebus maruah kepada England, apakah lagi perlawanan berlangsung di Stadium Wembley. Kita juga masih ingat dalam pertandingan Euro 1996 di peringkat separuh akhir, apabila Gareth Southgate sendiri telah menjadi anggota pasukan England. Malahan beliau merupakan seorang pemain yang telah gagal menjaringkan tendangan penalti di dalam perlawanan tersebut yang mengakibatkan England terkeluar dan Jerman seterusnya menjadi juara di perlawanan akhir Euro 1996. Dan bagi pihak Jerman pula, perlawanan ini sangat penting. Perlawanan ini sangat besar bermakna bagi mereka kerana ianya merupakan perlawanan yang mungkin terakhir kepada jurulatih mereka, iaitu Joachim Löw, yang akan bersarah selepas kejohanan ini berakhir nanti. Jadi kita harapkan semoga perlawanan ini secara realitinya menepati kehendak kita, menjadi satu perlawanan yang dramatik, amat menarik dan akan diingati di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.